Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar anda semua? Okay, bersama dengan Cikgu Linda dalam kelas sejarah tingkatan 2. Okay, bagi yang baru sahaja mempelajari sejarah bersama channel Cikgu, Cikgu ucapkan selamat datang kepada anda semua. Dan Cikgu harap anda sudi untuk like, share dan subscribe channel Cikgu tanda anda menyokong Cikgu Linda untuk menyampaikan ilmu. Dan bagi mereka yang telah orang kata subscribe channel Cikgu, Cikgu ucapkan terima kasih dan juga love untuk anda semua. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Linda dalam kelas sejarah tingkatan 2. Okey, jangan ke mana-mana. Hari ini bersama dengan Cikgu Linda akan menerangkan bab 9 iaitu yang berkaitan dengan warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Mari kita belajar bersama-sama. Subtopik pertama yang kita akan pelajari pada hari ini adalah 9.1 di mana kita akan melihat kepada warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okay, kita akan lihat warisan 3 negeri ini. Okay, kita ada 5 warisan kerajaan-kerajaan ini di mana mereka mengamalkan sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, pesuratan dan terakhir kesenian. Okay, cikgu harap anak-anak ingat ya, 5 warisan kerajaan ini. Kita akan lihat satu persatu apa yang dibincangkan di dalam sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, pesuratan dan kesenian. Pertama, kita akan lihat kepada sistem pemerintahan beraja. Di mana di sini kita ada 2 gelaran. Okay, Kerajaan Kedah dan Kerajaan Kelantan akan menggunakan gelaran sultan, manakala Kerajaan Perlis akan menggunakan gelaran raja. Sebab itu kita belajar penggunaan gelaran pemerintah di negeri yang kita pelajari ini iaitu Kelantan, Kedah dan Perlis. Selain daripada itu, dalam sistem pemerintahan beraja juga kita akan lihat cara perlantikan pemerintah. Yang pertama kita akan lihat di mana putera. Putera ini maksudnya anak lelaki kepada sultan atau raja akan dilantik sebagai pengganti. Yang mewarisi susul galur yang akan mengganti ayahandanya sebagai sultan atau raja. Dan mestilah daripada jurai keturunan pemerintah pengasas. Maksudnya mestilah berasal daripada keturunan yang sama iaitu keturunan sultan atau raja. Dan ingat mestilah anak lelaki. So di sini ada satu contoh, kita tengok silsilah raja-raja Perlis. Yang pertama kita ada Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis pertama iaitu Tuanku Syed Hussein Jamalulai. Kemudian Raja Perlis kedua kita ada Tuanku Syed Ahmad Jamalulai. Yang ketiga kita ada Tuanku Syed Safi Jamalulai. Yang keempat Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis keempat iaitu Tuanku Syed Alwi Jamalulai. Dan yang kelima kita ada Tuanku Syed Hamzah Jamalulai. Yang keenam, Raja Perlis keenam kita ada Tuanku Syed Putra Jamalulai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita ada Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis ketujuh iaitu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai. Kalau perasan di sini, Raja-Raja Perlis ini kan dia menggunakan gelaran, ada perkataan Jamalulai di belakang. Maksudnya daripada yang sama. Okey, kita lihat di bahagian ketiga dalam sistem pemerintahan beraja. Maksudnya sistem pemerintahan beraja ini masih kekal digunakan daripada zaman dahulu, diwarisi sehingga ke hari ini. Di mana kalau kita lihat di bawah kita bermula dengan penghulu iaitu berada di kampung-kampung yang mana akan mengawal, yang akan memantau, yang akan menguruskan masyarakat di bahagian kampung-kampung untuk memudahkan pentadbiran yang lebih kecil. Masalah penduduk akan disampaikan kepada penghulu ataupun ketua kampung.
Okay, kemudian kita ada daerah atau jajahan. Di mana di sini kita ada pembesar-pembesar yang dilantik oleh Sultan untuk mengetuai pentadbiran peringkat jajahan lah. So, tugas pembesar kat sini mesti jaga keamanan kawasan dia. Okay, daerah atau jajahannya mesti pastikan semua hidup dalam keadaan amur. Okay, aman dan makmur. Dan yang terakhir, kekalkan kedaulatan negeri. Ini konsep yang digunakan pada zaman dulu, tapi masih lagi diterapkan sehingga kini. Dan ketua tertinggi bagi setiap negeri. Ketua tertinggi setiap negeri kita ada raja bagi negeri yang menggunakan gelaran raja tadi, iaitu Perlis. Manakala negeri yang menggunakan gelaran sultan, yang paling tinggi, hierarki paling tinggi adalah Sultan lah, di mana dia akan mengetuai semua sistem pentadbiran dan lambang kedaulatan negeri. Okey, Sultan ini baginda akan dibantu oleh kaum kerabat diraja dan juga para pembesar tadilah di bawahnya untuk mentadbir sebuah negeri yang besar. Kita lihat kepada adat Raja Muda Kedah Tunku Salihuddin Sultan Badli Shah dimasyhurkan sebagai Sultan Kedah ke-29 menggantikan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang mangkat semalam. Pengumuman pemasyhuran itu dibuat Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah dalam satu istiadat khas di Balai Penghadapan Baru di Istana Anak Bukit Kedah. Sejurus pengumuman itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja yang juga Ketua Istiadat, Datuk Said Unan Masyari Said Abdullah, mengiring Tunku Salihuddin untuk bersemayam di singgah sana sebelum disusuli laungan Daulat Tuanku oleh hadirin sebanyak 3 kali. Tunku Salihuddin diputerakan di Alostar pada 30 April 1942. Adalah anak anda ke-9 almarhum Sultan Badli Shah, iaitu Sultan Kedah hasil perkongsian hidup dengan Sultanah Asma Sultan Sulaiman yang juga puteri Sultan Terengganu, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Tunku Salihuddin yang dibesarkan di Istana Anak Bukit dimasyhurkan sebagai Raja Muda Kedah pada 15 Disember lalu. Ya, anak-anak sudah melihat tayangan video yang berkaitan dengan majlis pemasyhuran, di mana majlis ini adalah untuk kita mengmaklumkan bahawa pengganti sultan atau raja lah, selepas sultan mangkat. Dan majlis ini akan disempurnakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Ini contoh video untuk anak-anak memahami bagaimana majlis pemasyhuran itu berlaku. Seterusnya kita lihat yang kedua. Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah selamat ditabal sebagai Sultan Kedah ke-29 dalam istiadat pertabalan yang berlangsung di Balai Rong Sri Istana Anak Bukit Alostar. Sebaik selesai ditabalkan, baginda Sultan kini bergelar Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Untuk makluman anda semua, istiadat pertabalan berlangsung dalam suasana penuh tradisi dengan adat resam Kesultanan Melayu Kedah. Ia istimewa kerana kali terakhir istiadat berlangsung adalah pada 59 tahun lalu ketika pertabalan almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah sebagai Sultan Kedah ke-28. Istiadat bermula dengan keberangkatan masuk Sultan Salihuddin dan Sultanah Maliha Ibni Almarhum Tengku Arif ke Balai Rong Sri diiringi pegawai-pegawai yang membawa cogan alam, cogan agama, cokmar, pedang, tombak dan lembing, juru-juru iring tentera dan polis diiringi Ketua Istiadat Datuk Paduka Said Yunan Masyri Said Abdullah Shahbuddin. Bacaan selawat dilafazkan sebaik sahaja baginda berdua berangkat masuk ke Balai Rong Sri dan kemudiannya nobat dipalukan. Selepas itu baginda berdua berangkat bersemayam di atas singgasana. Datuk Ketua Istiadat bergelar, kemudiannya membawa masuk peralatan pertabalan. Antaranya Al-Quran, Watikah Tuanku Sultan, Surat Pengisytiharan, Surat Sumpah Diraja, Keris Kerajaan, Puan Sirih, Tengkul Emas, Kendi Emas, Benian iaitu peti yang mengandungi barang-barang berharga melambangkan kekuasaan dan kekayaan. Mufti Kedah Datuk Sheikh Fazil Awang selepas itu memimpin bacaan doa.
Ketua Istiadat menghadap baginda Sultan dan mempersembahkan Al-Quran dan baginda menerima, mengucup dan meletakkan Al-Quran itu di tempat khas. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukristun Dr. Mahathir selepas itu membacakan watikah pengisytiharan Sultan Salahuddin sebagai Sultan Negeri Kedah dan Datuk Paduka Ketua Istiadat menghadap baginda untuk mempersembahkan scroll watikah sumpah jawatan untuk dibaca baginda Sultan. Selesai pembacaan watikah itu, Datuk Paduka Ketua Istiadat menghadap baginda untuk mempersembahkan keris kerajaan. Sultan Salahuddin mengambil keris kerajaan, menghunus serta mengucup dan meletaknya di meja khas. Datuk Paduka Ketua Istiadat selepas itu membuat pengumuman Sultan Salahuddin telah ditabal sebagai Sultan Negeri Kedah ke-29, disusuli laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali diikuti oleh para hadirin. Nobat kemudiannya di Palu, disusuli tembakan meriam 21 das dan payung istiadat dikembangkan, dan setelah paluan nobat itu, lagu Allah Selamat Sultan dimainkan. Sebaik Sultan Salahuddin berangkat bersemayam semula di atas singgasana, Raja Muda Kedah mempersembahkan ucapan tahniah bagi mewakili kerabat diraja, dan selepas itu Datuk Seri Mukris mengambil giliran mempersembah ucapan tahniah bagi mewakili kerajaan dan rakyat. Sebaik tamat, Sheikh Fazil sekali lagi memimpin bacaan doa, dan selepas itu Datuk Paduka Ketua Istiadat menghadap baginda dan mempersembah maklum memohon limpah perkenan untuk menamatkan istiadat pertabalan. Turut berangkat pada istiadat ini wakil peribadi kepada Sultan Brunei, Paduka Seri Pangeran Mida Mahkota Pangeran Muda Al-Mutadibillah, wakil-wakil Sultan Negeri dan Yang di-Pertua Negeri. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan suami Datuk Seri Anwar Ibrahim serta barisan Menteri Besar antara kenamaan yang hadir. Demikianlah kisah ataupun peristiwa yang amat bersejarah kepada negara kita ataupun khasnya kepada negeri Kedah. Istiadat pertabalan dilakukan. Mana kalau awak tengok video tadi, awak boleh lihat kan di mana Al-Quran disembahkan kepada Sultan, kemudian membaca watikah dan kemudian Sultan mengucup keris kuasa dan akhirnya ada Daulat Tuanku. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamlulai turut berkenan mengurniakan darjah kebesaran dan pingat kepada 103 lagi penerima sempena ulang tahun keputeraan baginda ke-73 di Istana Arau. Ia siri kedua daripada 3 siri penganugerahan bagi keseluruhan 250 penerima selepas sambutan rasmi keputeraan baginda diadakan 17 Mei lalu. Pakar Perunding Radiologi Hospital Tuanku Fauziah HTF Kangar Dr. Ahmad Zalizan Zainul mendalui senarai penerima dan dianugerahkan darjah Datuk Panglima Sirajuddin Jamlulai DPSJ membawa gelaran Datuk. Beliau anak kelahiran Perlis dan pakar pertama bidang berkenaan di HTF apabila bertugas di HTF pada 1994 hingga sekarang. Berangkat sama di istiadat itu, Raja Perempuan Perlis Tuanku Fauziah Tengku Abdul Rashid, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamlulai dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Seramai 21 orang dikurniakan darjah Ahli Mahkota Perlis AMP termasuk Setiausaha Akbar kepada Menteri Besar Dr. Haslina Halim dan Dekan Pusat Pengajian Pembangunan Insan dan Teknokomunikasi Universiti Malaysia Perlis UNIMAP Profesor Mada Dr. Huzili Hussein. Pingat Mahkota Perlis PMP dianugerah kepada 13 penerima, pingat jasa kebaktian PJK 33, pingat jasa baik PJB 29 dan pingat perkhidmatan lama PPL seramai 6 penerima. Video tadi berkisahkan tentang penganugerahan bintang dan darjah kebesaran di mana raja atau sultan akan memberikan
pingat kepada rakyat yang banyak berjasa, sama ada rakyat ataupun kerabat diraja lah yang berjasa kepada negeri dan juga negara. Okey, tujuannya adalah lambang hubungan di antara pemerintah dan rakyat. Okay, selalunya aktiviti ini, penganugerahan inilah dilakukan sempena, sama ada pada hari sambutan keputeraan pemerintah lah. So maksudnya setiap sultan bagi negeri masing-masing akan memberikan anugerah bintang dan darjah ini kepada senarai nama yang telah terpilih. Ini adalah contoh pingat darjah kebesaran bagi negeri Kelantan, Kedah dan Perlis. Setiap pingat itu, bintang itu mempunyai orang kata gelaran yang berbeza dan bentuk yang berbeza. Kita masuk di bahagian ketiga, iaitu perundangan. Di sini ada setiap negeri ada undang masing-masing yang diguna pakai pada masa dahulu. Kita lihat. Kita belajar 3 negeri kan? Kelantan, Kedah dan Perlis. Cuba lihat di sini. Setiap negeri pada masa dahulu ada undang-undang tubuh kerajaan negeri Kedah Darul Aman. Kita ada undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis. Kita ada undang-undang perlembagaan tubuh kerajaan Kelantan. So di sini ada 3 negeri yang menggunakan ada undang tersendirilah mengikut negeri masing-masing. Tapi antara 3 negeri ini, 5 perkara yang utama masih lagi digunakan. Maksudnya setiap negeri menerapkan 5 perkara yang utama ini. Kita lihat yang pertama, penggantian pemerintah. Kedua, peranan sultan dan raja. Ketiga, kita akan lihat kepada tanggungjawab sultan atau raja. Yang keempat, badan penasihat atau sultan raja. Dan yang terakhir, kita akan lihat hak rakyat dalam pentadbiran. Dan ini adalah 5 perkara yang difokuskan dalam 3 negeri inilah. Maksudnya 5 perkara ini masih sama lagi digunakan di dalam undang-undang tubuh kerajaan masing-masing. Kita lihat satu persatu huraiannya. Bagi penggantian atau penggantian pemerintah, pengganti mestilah seorang lelaki, mestilah berketurunan raja atau sultan, mestilah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Ini untuk menggantikan sultan. Ini yang macam kita kata tadilah, pengganti mestilah putera daripada jurai keturunan yang sama. Bangsa Melayu dan beragama Islam masih lagi diteruskan, digunakan sehingga sekarang. Peranan sultan atau raja, ketua negeri, dan juga ketua agama Islam. Dan yang ketiga, kita lihat tanggungjawab sultan atau raja. Sultan atau raja tidak boleh sama sekali menyerahkan negeri ini, negeri masing-masing atau kuasa sultan itu kepada kerajaan lain. Ditegah sama sekali. Sultan atau raja kena jaga negeri itu dengan baik. Dan sultan juga atau raja berhak memilih menteri besar yang akan membantu sultan dalam mentadbir kerajaan negeri. Seterusnya kita lihat yang keempat. Badan penasihat sultan atau raja. Siapa yang bantu sultan atau raja? Kita ada Ketua Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang mana akan diketuai oleh Menteri Besar sebagai yang dipetua, di mana di sinilah Menteri Besar akan membantu mentadbir negeri dan rakyat. Dan yang terakhir, dalam perundangan kita lihat hak rakyat dalam pentadbiran. Ini di mana warga negara yang berumur 21 tahun atau lebih di dalam Dewan Undangan Negeri layak untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri mengikut perlembagaan persekutuan. Ini 5 perkara yang masih digunakan, diterapkan dalam 3 undang-undang tubuh kerajaan negeri masing-masing. Kita lihat, untuk memantapkan undang-undang Islam, Kerajaan Kedah telah memperkenalkan enakmen zakat yang diuruskan menerusi penubuhan sebuah jawatan kuasa pada tahun 1955. So Kedah ingat dia ada enakmen zakat. Manakala Kerajaan Kelantan, enakmen dia adalah Undang-Undang Jenayah Islam dan Busana Cara Islam.
dalam kehidupan rakyatnya. So kat sini dia memperkenalkan jenayah yang berkaitan dengan Islam. Okey, ada undang-undang yang tak boleh dibuat dan masyarakat Islam mesti ikut cara pemakaian yang betul dalam kehidupan mereka. Dan di Kelantan juga kita ada hukum maksiat yang ditulis pada abad ke-19 di mana mereka ataupun masyarakat ataupun penduduk pada abad ini pada waktu ini tak boleh buat aktiviti laga lembu. Tapi sekarang dah tak ada kan, dulu. Dan juga tak boleh untuk mengadakan persembahan menora. Inilah pemantapan yang berteraskan kepada undang-undang Islam. Seterusnya kita akan lihat pula kepada persuratan dan kesenian. Apa yang kita nak lihat yang pertama? Ya, persuratan. Altaris Salasilah Negeri Kedah. Ini adalah contoh bahan ataupun manuskrip yang telah dijumpai. Di mana Altaris Salasilah ini ditulis oleh Muhammad Hassan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad pada tahun 1927 dan cetakan awal dikeluarkan pada tahun 1928 dalam bentuk tulisan Jawi. Kemudian kisahnya adalah berkaitan dengan sejarah Istana Kedah dan juga pentadbiran di Perlis. Kisah ini juga mengisahkan pengasas dan senarai pemerintah, pembukaan ibu kota, alat kebesaran diraja Nobat dan perislaman pemerintah kerajaan Kedah. Ini adalah kisah yang ditulis di dalam Altaris Salasilah Negeri Kedah. Dan kemudian kita ada edisi Rumi yang diterbitkan pada tahun 1968. Persuratan kedua, kita ada Hikayat Merom Mahawangsa yang dihasilkan sekitar 1821, di mana kisahnya adalah berkaitan dengan pengasasan kerajaan Kedah, pembukaan kota pentadbiran dan pengislaman Kedah. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya Hikayat Merom Mahawangsa ini juga pernah diterbitkan sebagai sebuah filem. Anda boleh saksikanlah filem Hikayat Merom Mahawangsa untuk melihat secara realiti lah apa yang berlaku pada zaman dahulu kan. Supaya kita boleh mengetahui sejarah itu dengan lebih mendalam. Yang ketiga, kita ada Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah, di mana ia ditulis oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Taib pada tahun 1911, di mana di sini dalam kisah Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah dalam bukunya, dia mengisahkan kronologi maklumat jurai pemerintah negeri Kedah dari tahun 630 Masih hinggalah ke tahun 1911. Panjang. Banyak kronologi yang diungkaikan dalam buku ini. Dan dia turut juga memaparkan perkembangan ekonomi dan pentadbiran kerajaan negeri Kedah menerusi pembahagian daerah. Kita ada syair Sultan Maulana yang dihasilkan pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah kedua pada tahun 1804 dan 1845. Di mana ia berkaitan dengan kisah perang tentera Kedah. Ini yang diadaptasilah dalam bahasa Inggeris. Ditukar tajuk. Ini yang dalam tulisan Jawi. Dalam bahasa Rumi pun ada. Tapi cikgu tak boleh nak copy sebab dia copyright. Dia ada kisah syair Sultan Maulana. Ada bukunya lah. Berkaitan syair Sultan Maulana ini. Dan ia disampaikan dalam bentuk syair. Sebab tu nama dia syair. Kita menyanyi sikit lah kan bila bacanya. Kita ada Hikayat Seri Kelantan yang dipercayai ditulis pada tahun 1914. Ini persuratan daripada negeri Kelantan. Di mana ia mengisahkan pemerintahan negeri Kelantan daripada zaman Cik Siti Wakembang dan anak angkatnya iaitu Puteri Saado dan juga suami Puteri Saadong iaitu Raja Abdullah sehinggalah pada tahun 1900. Ini kisah pemerintahan lah, di mana kalau awak tahu Kelantan pernah ditadbir oleh raja ataupun raja perempuan yang menjadikan kata Kelantan itu masyhur pada zaman ini. Kemudian kita ada detik-detik sejarah Kelantan. Ini juga adalah persuratan daripada negeri Kelantan yang mana dihasilkan oleh Sa'ad Syukri bin Haji Muda pada tahun 1971 yang mengisahkan pengasasan kerajaan Kelantan dan peristiwa penting
setiap pemerintah-pemerintah yang berada pada tahun inilah. Okey, sebelum tahun 1971, Saad Syukri menghasilkan peristiwa pemerintah pada waktu itu. Di bahagian terakhir, kita masuk kepada kesenian warisan kerajaan Perlis, Kelantan dan Kedah. Mari kita saksikan yang pertama. Yang pertama kita lihat kepada warisan seni orkid, di mana ia banyak diwarisi di negeri Kelantan dan negeri Kedah, di mana dulu menggunakan motif haiwan, sekarang tidak lagi, di mana ia digantikan dengan motif alam flora fauna lah, dan ia kekal menjadi hiasan pada istana, rumah dan masjid sehingga kini. Okey, ukiran sangat menarik. Jadi di dalam masjid anda boleh lihatlah pada mimbar-mimbar masjid pada setiap negeri. So di istana boleh lihat ukiran di bahagian dalam dan bahagian luar. Seterusnya, nombor 2 kita akan lihat kepada warisan seni bina, di mana pada zaman dahulu, kalau anda lihat pada zaman dahulu, istana-istana pada zaman dahulu kebanyakannya menggunakan seni bina daripada kayu-kayu yang berkualiti, maksudnya tahan lama. Dan kita ada ukiran juga pada seni bina rumah-rumah tadilah. Selain ada seni bina, dan dia juga ada seni ukir yang diukir pada rumah-rumah kampung ini. Ataupun istana-istana pada zaman dahulu. Di mana pada zaman dulu, rumah tradisional Melayu adalah berbentuk V. Dia punya bumbung dia. Bumbung dia kalau anda lihat inilah. Bumbung V terbalik. Ada ukiran-ukiran yang bermotifkan alam. Ini di Kelantan lah. Ukiran ini banyak di Kelantan. Dan selain itu, rumah pada zaman dahulu juga, seni bina dulu banyak menggunakan tiang yang banyak untuk menghasilkan ia lebih tahan lama, boleh berdiri kukuh dan boleh orang kata tahan dengan faktor cuaca. Yang ketiga, kita ada warisan seni pertukangan dan barang hiasan. Kita ada emas, kita ada perak. So, kita tengok barang kemas yang kita pakai kan. Mak kita pakai, kakak kita pakai. Itu banyak daripada Terengganu, banyak daripada Kelantan kan. Kalau perak pun kita ada buat tembaga. Inilah pertukangan barang orang kata penduduk pada zaman dahulu. Kita ada keris, ada pada perak. Banyak dihasilkan lah. Kalau keris dan emas ni banyak dihasilkan di negeri Kelantan. Selain itu, kita ada juga warisan seni kraft tangan. Kita ada batik sutera kan. Dan kita ada wow. Wow ini memang awak dah terkenal, awak dah tahu dia terkenal di negeri Kelantan. Begitu juga dengan batik sutera, sebab kita belajar berkaitan 3 negeri sahaja kan. Kalau kata cikgu Terengganu ada, ya Terengganu pun ada. Tetapi dalam bab ini kita hanya fokus kepada Kelantan, Perlis dan Kedah. So antara 3 negeri ini, negeri Kelantan lah yang terkenal dengan pembuatan wow dan batik. Selain itu kita ada juga anyaman. Anyaman apa? Kita boleh buat tikar, kita boleh buat bakul rotan. Dan yang kelima, kita ada warisan seni persembahan. Ini banyak. Di Kedah kita ada, di Perlis kita ada, di Kelantan pun kita ada. Sebab setiap negeri ada keunikan masing-masing. So kita tengok di Perlis kita ada awang batil lah. Yang menjadikan pelimpu lara. Manakala wayang kulit tahu kan banyak di Kelantan akan diangkat sebagai warisan kebangsaan lagi. Dan kita ada Mek Mulung, teater tradisional daripada negeri Kedah Darul Aman. Dan yang terakhir kita ada warisan seni silat. Kalau dulu seni mempertahankan diri masyarakat Melayu pada zaman dulu memang seni silat lah. Taekwondo ke apa semua tak ada lagi kan. So seni silat ini maksudnya adalah aktiviti untuk mempertahankan diri kita daripada serangan musuh. Dan dia melibatkan ketangkasan kita, tangan, kaki semua. Untuk menyerang. Dan kini ia bukan sahaja menjadi aktiviti seni mempertahankan diri, tetapi juga
dia jadi pertandingan dah di peringkat antarabangsa dan juga dipertunjukkan atau dipersembahkan pada majlis-majlis perkahwinan sebagai pembukaan. Pembukaan majlis perkahwinan, tunjuk kat depan pengantin dan juga persembahan bagi acara sukan di peringkat sekolah. So seni silat ni adalah seni orang kata daripada generasi nenek moyang kita lah dan masih dikekalkan sehingga kini. Alhamdulillah, cikgu telah selesaikan 5 warisan yang diamalkan pada negeri Kedah, Perlis dan Kelantan. Cikgu harap anak-anak murid boleh membezakan 5 adat ini di mana setiap negeri mempunyai warisan-warisan yang sama dan ada juga daripada orang kata keunikan warisan mempertahankan diri seni bina, seni ukir yang berbeza. Manakala daripada sistem pemerintahan beraja juga berbeza. Undang-undang juga ada yang digunakan undang-undang berbeza. Kita ada persuratan yang istimewa yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh hebat, cendekiawan hebat ataupun cendekiawan hebat di negeri masing-masing. So, cikgu harap anak-anak boleh bezakan dan ingat 5 warisan yang telah ditinggalkan pada zaman dahulu dan diadaptasikan sehingga hari ini. Akhir kata, cikgu mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana setia bersama dengan Cikgu Linda, dan perhargaan yang paling cikgu harap adalah anda sudi subscribe channel cikgu ini sebagai tanda galakan dan sokongan kepada Cikgu Linda. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang kedua 90.2. Jangan ke mana-mana. Bye-bye. Assalamualaikum.